Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kaji kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Haji Said Haji Ibrahim, iaitu bekas Mufti Negeri Sabah. Kesempatan kali ini kita akan mengulang kaji berkenaan dengan fasa 1. Kita mulakan dengan fasa 1, iaitu Islam agama fitrah. Pengertian fitrah. Fitrah yang dimaksudkan dalam ilmu tauhid ialah agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia semula jadinya untuk menerimanya selaku agama yang betul, iaitu agama yang benar. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya menerima kebenaran agama. Menerima kebenaran agamanya, iaitu agama Islam, tanpa membuat sebarang perubahan dan pindaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Maka hadapkanlah dirimu, wahai Muhammad, dan pengikut-pengikutmu ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya lagi untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan. Jangan kamu mengubah agama Allah yang berdasarkan tauhid kepada sebarang perbuatan syirik. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surah Ar-Rum ayat 30. Fitrah manusia perlu kepada agama. Menurut fitrah manusia, semula jadinya memerlukan kepada agama, iaitu agama Allah, agama Islam. Kerana agama Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia daripada penyembahan berhala kepada penyembahan Tuhan yang Maha Esa, yang berdasarkan kepada tauhid. Justru itu Allah Subhanahu wa taala menggesa orang-orang yang beriman menjadikan agama Islam sebagai pegangan hidup mereka selaku agama samawi yang direstui dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Surah Al-Baqarah ayat 208. Seseorang manusia yang menganut agama selain daripada agama Islam tidak diterima dan tidak diperakui selaku orang yang hidup dalam agama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Kita selaku orang-orang yang beriman dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari memerlukan kepada agama yang sebenar, iaitu agama Islam. Kerana manusia yang hidup dalam agama Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk faedah umat manusia seluruhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Surah Ali Imran ayat 110. Kamu, wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang berbaik-baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, iaitu buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah, yakni dengan sebenar-benar iman. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan jelas menyatakan bahawa kemuliaan dan keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang Islam,
ialah selagi mereka tetap setia menjalankan 3 dasar Islam yang utama, iaitu menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada kejahatan, serta beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Islam sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrah manusia yang menyeimbangkan jasmani dan rohani dan akhirat. Islam tidak hanya menyuruh umat Islam beramal untuk akhirat semata-mata dan berusaha untuk hidup di dunia sahaja. Malah selaku umat Islam hendaklah menyeimbangkan tuntutan jasmani dan rohani dunia dan akhirat, iaitu selepas mengerjakan sembahyang hendaklah pula mencari kehidupan untuk hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kemudian setelah selesai mengerjakan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati daripada limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam semua keadaan yang kamu berjaya di dunia, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Islam mengandungi bermacam-macam peraturan yang ditujukan hanya kepada manusia sesuai dengan fitrah manusia yang hidup menempuh 2 alam, iaitu alam dunia dan alam akhirat, yang memerlukan perseimbangan hidup di 2 alam itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, iaitu keperluan dan bekalanmu dari dunia. Surah Al-Qasas ayat 77. Islam selaku agama fitrah menggesa manusia berusaha mencari harta kekayaan yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal-amal kebajikan yang mendatangkan pahala dan membawa keselamatan dan kebahagiaan pada hari akhirat kelak. Tetapi janganlah pula melupakan kebahagiaan di dalam dunia untuk merasai kesenangan hidup secara halal sebelum menikmati kesenangan dan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Islam memandu manusia dunia dan akhirat. Dalam ajaran Islam, beramal dan bekerja untuk hidup di dunia dan di akhirat adalah tuntutan ilahi secara mutlak. Para nabi dan rasul dan juga salafus salih dituntut oleh Allah Ta'ala beramal untuk hidup di akhirat sebagai darul baqa dan bekerja untuk hidup di dunia sebagai darul fana. Islam sebagai ad-din, iaitu agama, tidak menghalang manusia mencari kehidupan duniawi yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Kita tidak boleh menafikan bahawa setiap orang yang beriman dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari tidak hanya ingin memperoleh kebaikan dan kebahagiaan di akhirat sahaja, malah mereka ingin juga memperoleh kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia ini. Ini terbukti dalam doa yang termaktub dalam Al-Quran yang dibaca oleh setiap orang Islam selepas mereka menunaikan fardu solat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Surah Baqarah ayat 201. Doa yang termaktub dalam Al-Quran ini jelas menunjukkan setiap orang yang beriman ingin memperolehi kebaikan hidup di 2 negeri, iaitu di dunia dan di akhirat, di mana Islam memandu manusia untuk mendapat kebaikan hidup di dunia dan di dunia ini dengan berusaha dan bekerja, dan untuk kebaikan hidup di akhirat, iaitu dengan beramal ibadat.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika tamutu ghada." Berusaha dan bekerjalah engkau untuk mencari kehidupan di dunia seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya di dunia ini, dan beramal ibadat engkau untuk hidup di akhirat seolah-olah engkau mati esok hari. Riwayat daripada Ibnu Asakir. Oleh yang demikian, Islam memandu manusia mencari rezeki yang halal untuk kebaikan mereka hidup di dunia serta berusaha dan bekerja secara halal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, "An ya'khudha ahadukum habluhu fayahtatibu ala zahrihi khairun min an ya'tiya rajulan a'tahu Allah min fadlihi fayas'aluhu a'tahu aw mana'ah." Sesungguhnya bahawa mengambil seseorang kamu akan tali untuk mengikat kayu api, maka dipikulnya kayu api itu atas belakangnya adalah lebih baik daripada dia pergi meminta kepada seseorang yang telah dikurniakan Allah kelimpahannya, lalu dia meminta kepadanya sama ada diberinya atau tidak diberinya. Muttafaqun alaih. Sehubungan dengan ini, Rifa'ah bin Rafi' telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyul kasbi atyab?" Qala, "Amalur rajulin biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Apakah usaha yang paling baik? Rasulullah menjawab, usaha seseorang yang lebih baik ialah usaha dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang jujur. Riwayat Al-Bazar dan Al-Hakim. Islam agama fitrah, memandu manusia untuk mendapat rezeki dan kehidupan yang baik di dalam dunia. Bukan hanya dengan berdoa sahaja, tetapi hendaklah berusaha dan bekerja mengikut kebolehan, kelayakan dan kepakaran masing-masing. Di mana Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab mengingatkan dan berkata, "La yaq'udu ahadukum an talabir rizqi yaquluka Allahumma rzuqni faqad alimtum anna as-samaa'a zahaban wala fiddah." Seseorang kamu tidak boleh mencari rezeki dengan duduk diam sahaja, dengan hanya berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, berilah aku rezeki." Maka sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawa langit itu tidak menurunkan hujan emas dan tidak juga menurunkan hujan perak. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an juga berkata, "Inni akrihu an arar rajula farighan la fi amrin dunyah wala fi amrin akhir." Sesungguhnya aku merasa benci, tidak suka melihat seseorang duduk berdiam diri, membuang masa tanpa berusaha dalam urusan dunianya dan tidak beramal dalam urusan akhiratnya. Dan Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kayakanlah dirimu dengan pencarian rezeki yang halal dari kepapaan, kerana tidaklah ada seseorang yang berhajat kepada orang lain kecuali mereka yang ada padanya 3 perkara. Pertama, nipis agamanya. Kedua, lemah akalnya. Dan ketiga, hilang maruahnya. Dan terlebih besar dari yang 3 perkara ini ialah ringan pandangan manusia terhadap dirinya, iaitu kurang kehormatannya.
Islam juga memadu manusia untuk mendapatkan kebaikan hidup di akhirat dengan beramal ibadat yang berasaskan keimanan dan ilmu pengetahuan. Mereka yang hidup beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat Allah darjatnya di hari akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Orang-orang yang beriman yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya dan yang mendapat kebaikan hidup di akhirat ialah mereka yang beramal dengan amalan-amalan yang saleh di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Surah Kahfi ayat 110. Berdasarkan dalil-dalil tersebut boleh disimpulkan, seseorang yang akan mendapat kebaikan hidup di dunia dan di akhirat ialah mereka yang berusaha dan bekerja untuk hidup di dunia dan beriman, berilmu dan beramal dengan amalan yang saleh untuk hidup di akhirat, di mana mereka itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli syurga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar." Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Surah Muhammad ayat 12. Alhamdulillah, selesai sudah ulang kaji kita dalam fasa yang pertama, iaitu Islam sebagai agama fitrah. Semoga ulang kaji ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan sidang pendengar sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.